Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila binti Razi ingin membentangkan tajuk saya iaitu pakaian penghuni syurga. Okey, pengenalan. Pakaian adalah salah satu fenomena keindahan, keelokan, ketertiban dan kecantikan pada manusia. Oleh itu, manusia di dunia sangat mengambil berat tentang pakaian mereka supaya menampakkan diri mereka, penampilan mereka cantik, elok dan berkeyakinan. Maka, mereka sangat pedulikan tentang pakaian yang digunakan di dunia ini. Jadi, adakah kita tahu pakaian apa yang dipakai penghuni syurga? Jadi, saya suka untuk berkongsi tentang kajian saya iaitu pakaian penghuni syurga. Konsep pakaian. Dalam surah An-Nahl ayat 81, Allah berfirman, Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan. Maksud di sini, Allah menjadikan pakaian iaitu baju-baju sutera yang memelihara kalian dari panas dan dingin dan baju besi yang memelihara kalian dalam peperangan sewaktu kalian berperang, yakni dari tusukan dan pukulan sewaktu di dalam peperangan. Jadi dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan mesej mengenai pakaian di dalam syurga iaitu daripada sutera. Seperti kita tahu, setiap benda yang ada di syurga itu tidak sama sifatnya dengan yang ada di dunia ini. Okay, next. Asal usul pakaian. Pada suatu hari, pernah seorang lelaki kampung bertanya kepada Rasulullah tentang pakaian di syurga. Cerita ni ada dalam satu hadis daripada Abdullah bin Amrul. Katanya, wahai Rasulullah, beritahulah kepada kami pakaian syurga itu diperbuat daripada apa? Adakah makhluk yang membuatnya atau kain yang ditenung? Lelaki kampung bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, tidak. Tetapi ia dibuat dari buah-buahan syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan erti kata lain, yang dapat kita fahami dalam hadis ni, kelopak bunga dan dahan tumbuhan yang telah terbuah dan terbentuklah pakaian. Jadi apabila kita ingin memakainya, kita hanya memetik daripada pohon untuk mengambil pakaian itu untuk dipakai oleh penghuni syurga. Okay, next. Ciri fizikal pakaian di syurga. Dalam surah Al-Insan ayat 21, Allah berfirman, mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal. Jadi daripada ayat ini dapatlah kita ketahui bahawa pakaian di syurga itu berwarna hijau. Warna hijau ni juga menafsirkan hikmah di sebalik penciptaan tumbuhan, pokok dan hutan yang indah berwarna hijau. Warna hijau ini menjadi pilihan kerana ia sangat lembut bila dilihatnya. Jika dibayangkan di dalam syurga, semua penghuni syurga memakai pakaian yang berwarna hijau. Jadi, sungguh indah di mata untuk melihatnya. Keistimewaan pakaian di syurga. Dalam surah Al-Insan ayat 11 hingga 12 yang bermaksud, dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan pakaiannya iaitu sutera. Jadi dalam surah Al-Insan ayat 11 hingga 12 ni, Allah menghadiahkan kepada mereka yang bersabar menahan nafsunya daripada membuat maksiat di dunia dengan balasan yang sebaik-baik balasan iaitu syurga. Jadi dalam syurga itu terdapat pakaiannya iaitu daripada sutera. Penghuni syurga akan memakai pakaian sutera tidak kira lelaki maupun perempuan. Baik sutera halus maupun tebal, nama-nama sutera ini sama dengan sutera di dunia tetapi lain sifatnya dengan yang berada di syurga, yang mana jauh sangat bezanya yang ada di syurga. Seterusnya, jenis pakaian di syurga. Pakaian di syurga ni kita tahu sutera, tapi banyak jenisnya. Iaitu ada 3. Yang pertama, harir. Harir ni dalam surah Al-Hajj terdapat 3 kali Allah sebut perkataan harir ni.
iaitu kesemuanya bermaksud sutera yang dipakai oleh penghuni syurga. Imam Asy-Syaukani menegaskan setiap kepada penghuni syurga itu akan memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera. Yang kedua, sutera tebal iaitu istabrak. Istabrak ni sutera tebal yang mana kita memakainya, penghuni syurga memakainya sebagai seluar. Seperti dekat dunia ni, kita memakai seluar daripada kain yang jenis sedikit kasar dan tebal. Jadi di syurga namanya istabrak. Yang ketiga, sundus, iaitu sutera nipis. Sutera nipis dijadikan baju di syurga. Seperti mana di dunia ini, kita mengenakan kain yang lembut dan nipis untuk dipakai sebagai baju. Seterusnya, amalan untuk mendapatkan pakaian di syurga. Antara amalan untuk mendapatkan pakaian di syurga, antaranya amalan ini dituju khas kepada kaum lelaki, di mana Allah mengharamkan mereka memakai sutera di dunia, namun Allah menghalalkan mereka untuk memakai pakaian sutera ini di syurga. Dalam satu hadis daripada Ali bin Abi Talib, katanya, ada dua benda yang haram ke atas umatku yang lelaki, iaitu emas dan sutera. Rasulullah berkata, jadi daripada hadis yang Rasulullah bagi tahu kat kita ni, lelaki mukmin yang akan memakai pakaian sutera di syurga, iaitu lelaki yang tidak memakainya di dunia. Lelaki mukmin inilah yang akan memakai sutera di syurga. Betapa segaknya mereka memakai sutera ini dengan melambangkan ketenangan dan kebahagiaan. Ini yang Allah bagi sebaik-baik balasan di syurga kepada mereka yang tidak memakai sutera di dunia, kepada kaum lelaki. Jadi, inilah amalan untuk mendapatkan pakaian di syurga. Seterusnya, kesan beriman dengan pakaian di syurga. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran, semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kita haruslah meyakini dan beriman bahawa semua ini benar kerana Al-Quran itu sendiri mukjizat daripada Allah Ta'ala. Jadi kita haruslah percaya apa yang Allah cakap dalam Al-Quran. Salah satunya mengenai pakaian di syurga. Kesan beriman dengan pakaian di syurga, yang pertama, kita bersemangat untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, kita bersaing untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi apabila kita mengetahui akan kenikmatan yang ada di syurga itu, kita akan bersaing dengan hawa nafsu, dengan nafsu tidur, dengan nafsu makan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi, apa-apa pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, apabila kita mengetahui akan kenikmatan di syurga itu, kita akan mendahului kerja kita tu dengan ibadah. Contohnya, bila bunyi azan, kita tinggal sekejap kerja di dunia ini, jadi kita meneruskan melakukan ibadah kepada Allah. Ini kerana kita mengetahui akan kenikmatan yang ada di syurga itu. Yang ketiga, kita tidak lalai untuk menjadi hamba Allah yang berusaha mendapatkan syurganya. Jadi apabila kita tahu akan pakaian di syurga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di syurga, kita tidak akan lalai untuk menjadi hamba Allah yang beriman, yang berusaha untuk mendapatkan segala kenikmatan yang ada di syurga ini. Jadi seterusnya, saya rasa sudah berada di penghujung perbincangan saya, iaitu perbandingan pakaian ahli syurga dan neraka. Ya, untuk penghuni syurga, dalam surah Fatir ayat 33 yang bermaksud pakaian mereka adalah sutera. Ni Allah bagi gambaran kepada penghuni syurga melalui surah Al-Fatir ayat 33, iaitu pakaian mereka adalah sutera. Jadi semua penghuni syurga tu akan memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera. Antara seluar mereka daripada sutera tebal dan baju mereka daripada sutera halus. Okey, manakala untuk penghuni neraka pula, dalam surah Ibrahim ayat 50 yang bermaksud
pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Ini Allah bagi gambaran penghuni neraka, iaitu baju mereka daripada aspal. Apa ini aspal? Aspal ini adalah baju yang mudah menyala. Baju yang mudah menyala. Dan wajah mereka ditutupkan oleh api neraka. Okay. Okay. Kesimpulannya, segala benda yang ada di dunia ini semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin lusuh. Antaranya pakaian yang ada di dunia ini semakin hari semakin buruk dan akhirnya rosak, tidak berguna lagi. Tapi lain dengan apa yang ada di syurga, antaranya pakaian. Pakaian di syurga semakin hari semakin cantik dan semakin hari semakin sempurna, malah berkekalan dan tidak rosak. Lain bezanya di syurga dan di neraka. Jadi kita boleh lihat di sini, kenikmatan di syurga tidak dapat digambarkan dan difikirkan, melainkan kita sendiri yang akan merasai kenikmatan yang ada di syurga itu. Jadi daripada kajian saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila binti Razi daripada IC 2201A ingin membincangkan pada hari ini tentang artikel yang saya kaji ataupun hasil daripada kajian saya tentang artikel yang bertajuk Pakaian dalam Al-Quran dan kaitannya dengan fashion masa kini. Ringkasan artikel. Artikel ini mengutarakan tentang pakaian di dalam Al-Quran, antaranya libas, thiyab, sarabil, khimar, kiswah, qamis dan juga jilbab. Penulis juga mengutarakan fashion masa kini mengikut perspektif Islam. Syariah telah menetapkan aurat wanita daripada rambut hingga ke kaki kecuali tapak tangan dan juga muka. Mahupun aurat bagi lelaki ialah pada pusat hingga ke lutut. Jadi, Islam telah melarang memakai pakaian yang menjolok mata. Dari segi kainnya juga ada yang halal dan ada juga yang haram dipakai. Islam juga tidak membenarkan seseorang itu berpakaian yang menyerupai sesuatu kaum yang lain. Islam juga melarang umatnya berpakaian yang akan menimbulkan sikap ujub. Daripada sini, Islam semua melarang benda-benda yang buruk yang apabila dipakai akan menampakkan segala aurat kita, lelaki maupun perempuan. Jadi, Islam terus melarang semua perkara yang akan menampakkan aurat kita. Isu yang dibawa penulis. Penulis membawa isu berkenaan pakaian dan fashion masa kini mengikut perspektif Islam menurut Al-Quran. Merca pada ini, kepelbagaian fashion pakaian menjadi satu isu dan menjadi perhatian masyarakat dan media sosial. Justru itu, penulis menganalisis tafsir tentang pakaian di dalam Al-Quran melalui pelbagai kata dan makna. Hasil kajian saya mendapati bahawa aspek fashion Muslim seharusnya mengikut 5 perkara, iaitu yang pertama, menutup seluruh tubuh, yang kedua, tidak menjolok mata, yang ketiga, struktur kain yang bersesuaian dan tidak melekat ke tubuh, yang keempat, tidak bertasyabuh ataupun menyerupai sesuatu kaum yang lain, dan yang kelima, tidak ada unsur sombong. Apabila memakai pakaian itu tidak menimbulkan unsur riya atau ujub di dalam diri seseorang. Isu yang menarik menurut pandangan saya tentang jurnal ini ialah jurnal ini mengaitkan pakaian di dalam Al-Quran dengan fashion masa kini. Jadi, pembaca dapatlah mengetahui apakah yang halal dipakai ketika berfashion dan apa yang haram dipakai ketika berfashion. Jadi, kita tahu apabila hendak berfashion, haruslah bertepatan dengan apa yang digariskan di dalam Islam. Menilai kekuatan jurnal. Penulis membawa perbahasan ilmiah tentang pakaian dalam Al-Quran dan kaitannya dengan fashion masa kini.
Penulis juga mengutarakan mengenai huraian para mufassir terhadap ayat yang berkaitan seperti contoh jilbab, sarobil, khimar, kiswah dan sebagainya. Penulis membawa perbahasan tentang fashion masa kini dalam perspektif Islam. Sebagai contoh, jika hendak berfashion, seseorang itu hendaklah tidak memakai pakaian yang menjolok mata dari segi struktur kain yang tidak melekat hingga menampakkan seluruh auratnya. Kelemahan jurnal ini pula, penulis tidak membahaskan tentang perbezaan antara pakaian Islam dengan pakaian agama lain. Penulis hanya memfokuskan mengenai pakaian mengikut perspektif Islam sahaja. Penulis sepatutnya membezakan antara pakaian Islam dengan pakaian agama lain, seperti contoh serban yang dipakai orang Sikh itu mempunyai persamaan dengan serban orang Islam. Tanpa mereka sedari, serban itu sebenarnya adalah salah satu adaptasi daripada tradisi orang Arab yang kemudiannya telah diterima dalam kalangan orang Islam sebagai salah satu ciri atau pakaian yang dipakai ketika zaman Rasulullah. Jadi, bila penulis mengutarakan perbezaan seperti itu, pembaca dapatlah menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui apakah sejarah timbulnya sesuatu pakaian tersebut. Sumbangan jurnal ini pula ialah jurnal ini membawa perincian kepada masyarakat bahawa terdapat perincian tentang pemakaian yang terdapat di dalam Al-Quran mengikut perspektif Islam. Penulis juga memberi penerangan tentang huraian para mufassir terhadap ayat yang berkaitan dengan pakaian dan mengutarakan beberapa perkara yang sewajarnya ditekankan apabila masyarakat Islam hendak berfashion. Ulasan terhadap artikel. Bagi saya, jurnal ini sudah memadai tetapi kurang bertepatan dengan masyarakat zaman sekarang yang sedang berlumba-lumba menginginkan kecantikan. Daripada jurnal ini, saya juga memperolehi banyak manfaat dan ilmu pengetahuan yang baru tentang pembahagian makna pakaian yang terkandung di dalam Al-Quran. Metod penulisan jurnal ini juga mudah difahami sama ada dari golongan remaja, dewasa atau warga emas. Tetapi lagi tepat jika dikaitkan dengan pakaian penghuni syurga seperti yang disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 23 yang bermaksud di syurga itu mereka diberikan perhiasan dengan gelang daripada emas dan mutiara dan dipakaikan mereka baju daripada sutera. Jadi apabila penulis mengutarakan atau membincangkan tentang pakaian di dalam syurga, sudah tentu pembaca berlumba-lumba untuk mendapatkan pakaian atau perhiasan yang berada di dalam syurga. Seterusnya, isu ini memberi impak kepada saya. Jurnal ini memberi impak positif kepada saya dari sudut pengetahuan tentang jenis-jenis pakaian yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, libas. Libas ialah pakaian yang menenangkan. Yang kedua, tiap. Tiap ialah jenis kain yang diperbuat daripada benang yang dipintal ataupun kapas. Yang ketiga, sarobil. Sarobil bermaksud pakaian yang berbentuk baju atau baju besi untuk dibawa berperang. Yang keempat, khimar. Khimar ialah apa-apa pakaian yang menutupi atau melindungi. Sebagai contoh, bagi kaum wanita, tudung yang melindungi kepala itu dipanggil khimar. Bagi kaum lelaki pula, serban yang menutup kepala mereka itu juga dipanggil khimar. Yang terakhir, kiswah. Kiswah ialah pakaian yang menyaluti. Maklumat yang baru yang saya perolehi daripada jurnal ini ialah tentang libas di dalam jurnal ini memberi huraian tentang fungsi pakaian adalah penutup aurat bagi pemakainya. Makna pakaian dalam surah Mudaththir ayat 4 yang bermaksud dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Ulama secara jumhurnya menganalisis dan banyak pendapat
secara zahirnya, iaitu membersihkan pakaian dengan 4 takwilan, iaitu menyucikan pakaian, menjaga pakaian dari najis, tidak melabuhkan pakaian sehingga ke tanah dan mengenakan pakaian dari sumber yang halal. Kritikan jurnal. Kritikan bagi saya, jurnal ini penulis tidak membicarakan tentang perbezaan pakaian di dunia dan pakaian di syurga dan di neraka. Jika penulis membicarakan tentang pakaian yang ditetapkan dalam Islam, mungkin pembaca akan mentaati Allah. Pembaca juga mungkin tidak akan memakai pakaian yang ketat, nipis, jarang dan sebagainya yang diharamkan di dalam Islam kerana mereka akan takut dengan pakaian yang dipakai oleh penghuni neraka. Jika penulis membezakan pakaian di syurga pula, sudah tentu pembaca atau sesiapa yang membaca jurnal ini, jika ianya membaca dengan mata hati, pasti mereka tidak akan memakai pakaian yang haram dan mereka akan menutup aurat dengan sempurna. Jadi, rumusan saya terhadap jurnal yang saya kaji ini, jelaslah melalui kajian ini bahawa Al-Quran telah menyebut pelbagai aspek pakaian dan fashion di dalam Al-Quran mengikut perspektif apa yang digariskan di dalam Islam. Tambahan lagi, melalui sorotan literatur yang telah dilakukan terhadap kajian yang hampir serupa, masih tidak banyak memperhebahkan dapatan kajian kepada tunggak utama dalam pembaikan pakaian, iaitu pereka fashion Muslim, khususnya di Malaysia. Oleh kerana itu, soal fashion dan pakaian Muslim di negara ini masih lagi di tahap yang sederhana walau lonjakan pelbagai jenama naik mendadak. Sekian, terima kasih.